Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast 360 UMPSA yang masih lagi membicarakan tentang kecemerlangan universiti, dan kita bersama dengan jemputan yang menarik ataupun pelbagai sebenarnya kita ceritakan. Dan kali ini agak menarik sebenarnya, bukan sahaja daripada UMPSA dan mungkin daripada luar juga. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak bertemu siapa sebenarnya yang kita nak bertemu hari ini. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Rektor Access University Uzbekistan dan juga merupakan mantan NC yang ketiga, iaitu Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Daeng Nasir Ibrahim. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Terima kasih menjemput saya pada hari ini. Okey, Datuk Seri, masih lagi dalam keadaan seronok sebab kita baru selepas menjalankan ataupun kita melaksanakan majlis convocation kita yang ke-19, dan alhamdulillah tahniah diucapkan kepada Datuk Seri yang telah dianugerahkan Profesor Emeritus sempena majlis convocation UMPSA kali ke-19 pada 26 Oktober 2024. Dan yang menariknya dikurniakan oleh Pro Chancellor UMPSA Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah. Alhamdulillah. Tahniah Datuk Seri. Terima kasih. Macam mana perasaan tu? Terima kasih. Saya masih teruja dengan anugerah ini, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi dan ribuan terima kasih kepada Chancellor, ahli-ahli Senate, Naib Chancellor dan juga ahli-ahli lembaga pengarah universiti yang telah bersetuju dan semestinya diperkenankan oleh Chancellor untuk anugerah itu. Terima kasih. Difahamkan Datuk Seri, ini adalah sebenarnya kali kedua. Sebelum ni di USM, betul Datuk Seri? Ya. Pada bila tu kalau Datuk Seri boleh ingat? Ya, pada Disember 2022, iaitu sempena convocation USM yang ke-60. Alhamdulillah. Yang mana saya dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus pada masa itu, dan juga pada masa itu saya amat teruja dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat di USM. Datuk Seri, perjalanan Datuk Seri dalam kerjaya, karier sebagai pendidik ataupun pensyarah, dan sebelum tu di USM dengan menimba banyak pengalaman terutama dari segi pentadbiran sebagaimana Datuk Seri pernah bercerita sebelum ini, dan juga kita kata 11 tahun lamanya sebenarnya dalam memimpin UMPSA. Dan selepas itu mungkin Datuk Seri nak bercerita selepas daripada UMPSA bagaimana ataupun apa yang boleh kita ceritakan sepanjang menjadi seorang pemimpin di universiti. Dan kita tahu sebenarnya Datuk sekarang berada di satu tempat di luar negara. Nak cerita sikit boleh? Apa yang boleh Datuk ceritakan? So maknanya kat mana kita nak mula? Okey, mungkin oleh sebab Mimi kata-kata di perjalanan. Betul. Jadi perjalanan, saya mulakan daripada latar belakang itu sendiri. Betul. Saya datang daripada sebuah satu keluarga yang tidak asing dengan pendidikan. Ibu saya sendiri adalah guru besar di sekolah rendah, dan kakak saya juga ada yang menjadi guru, tapi tidak ada seorang pun yang menjadi pensyarah. Saya yang pertama dalam keluarga saya menjadi pensyarah universiti, dan bermula daripada bukan dirancang tapi menunggu semasa saya menunggu keputusan CJ Tinggi Pelajaran. Saya pernah cuba menjadi guru sementara di Catholic High School di Petaling Jaya, dan minat untuk mendidik dan mengajar itu ada, walaupun tidaklah saya kata berkobar-kobar, tetapi yang saya lebih minat itu semakin meningkat apabila saya pergi ke universiti, melihat tutor-tutor, profesor-profesor, mereka yang terlibat di dalam pendidikan, pengajaran dan dan coaching. So saya nampak macam berminat. Kalau bukan pensyarah Datuk Seri, mungkin ada cita-cita sebenarnya daripada kecil tu memang nak menjadi pendidik, pensyarah, ataupun sebenarnya ada cita-cita lain sebelum sebenarnya kadang-kadang kita sebagai kanak-kanak kita sentiasalah ada cita-cita. Ada yang nak jadi guru, ada yang nak jadi doktor. Doktor tu biasalah. Sebenarnya doktor ni memang dicanang-canangkan lah dalam dalam keluarga saya, tetapi
itulah kita boleh berhasrat, tetapi kadang-kadang bila keadaan itu telah membentuk kita ke jalan yang kita rasa kita lebih mampu dan kita lebih cenderung, yang kita boleh katanya lebih boleh lebih sustain minat kita di dalam sesuatu bidang itu. So semasa di universiti sebenarnya saya lebih minat bila saya berurusan dengan profesor-profesor. Semasa itu minat saya semakin meningkat di Amerika Syarikat. Okey. Selepas itu mungkin Datuk Seri tempat pertama ataupun membina kerjaya sebagai pensyarah itu di USM dan menjadi pemimpin ataupun di USM sebagainya. Boleh, walaupun bila kita jadi pensyarah tu sudah bantulah kita dah menjadi seorang dewasa kan. Betul. Tetapi saya rasa saya didewasakan lagi dalam perjalanan pendidikan ini di USM. Iaitu daripada mula lagi saya telah bermula dengan pusat pengajian sains sosial dan kita memulakan satu program pengurusan dan perkawanan. Jadi saya diletakkan di dalam satu keadaan yang mana kena memulakan program pengurusan, memulakan program perakaunan. Masa itulah kita sendiri kena antara belajar perintis jugalah, merintis antara yang mendahului ataupun membina, menubuhkan pada masa itu. Saya tidak putus-putus, tidak terhenti daripada keadaan yang mana saya kena memulakan benda yang baru. Daripada USM program, lepas tu saya pula naikkan tanggungjawab ataupun pangkat daripada pensyarah kepada ketua program, dari ketua program pada timbalan dekan dan keseluruhannya. Jadi saya mendewasa dan mula meraih pengalaman, bukan saja pengalaman membuat kerja secara teknikalnya, tetapi melalui proses-proses pentadbiran, proses-proses menyediakan kelulusan, bajet dan sebagainya. So saya didedahkan di USM. Dengan bekalan pengalaman itu, kemudiannya direzekikan untuk memimpin ataupun berhijrah ke Pahang dan di FSA pada tahun 2008 kira. Betul. Pada masa itu 11 tahun itu masa lama atau tidak? Datuk Seri rasakan sendiri 11 tahun itu adakah lama atau tidak? Sebenarnya saya rasa kalau kita mengikut standard tempoh seseorang rektor, saya rasa itu lama. Saya rasa mungkin biasanya rektor 2 term, 3 term dan sebagainya. Okey, lama dari segi saya diberi peluang untuk membina satu universiti yang baru bermula daripada fizikalnya sehinggalah kepada pentadbirannya dan juga kepada program-program akademik. Apatah lagi yang berteraskan kejuruteraan teknologi yang berfokus. Betul. Saya sebelum ini saya di sebuah universiti yang komprehensif, tetapi ini UMPSA pada masa itu memang telah fokuskan kepada teknikal. Jadi saya perlu menggunakan apa juga pengalaman saya, dan yang lebih penting yang lagi ialah kemahiran dan pengetahuan rakan-rakan yang ada, iaitu rakan-rakan dekan-dekan yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kemahiran teknikal untuk sama-sama membinakan universiti ini. Itu amat penting pada saya menggunakan dan membangunkan satu pasukan yang boleh bekerja untuk membina universiti teknikal ini. Ada satu cabaran yang penting yang untuk menentukan kejayaan universiti ini. Kita tengok Datuk Seri daripada 2008 sebenarnya, pada ketika itu jugalah kita berpindah ke Pekan, dan pastinya pada masa itu bangunan yang baru nak dibina. So bagaimana Datuk Seri memimpin ataupun dia mula dekat mana sebagai pencetus supaya akan sesuatu? Sebenarnya yang menariknya, Datuk Seri selalu menyebut satu perkataan yang saya ingat, ada
sekiranya pergi ke satu universiti itu, bila ditinggalkan tu akan memaknakan ataupun memastikan universiti itu adalah terbaik ataupun suatu benda yang lain orang ni nampak. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan? Ya, saya ingat lagi saya gunakan untuk mengingatkan diri saya dan rakan-rakan saya seperti rakan-rakan Timbalan Naik Chancellor, dekan-dekan, ialah kita kata universiti yang mana kita datang, yang kita sampai pada hari ini, mestilah satu universiti yang jauh lebih baik apabila kita meninggalkannya. Itu saya punya tekad. Dan kadang-kadang Mimi, saya pun tak percaya dalam tahun 2008-2009 tu bagaimana saya boleh menangani kampus yang nak dibangun, datang ke Pekan, tengok pembangunan, lepas tu balik semula ke Gambang, lepas tu dengan kita harus mengemaskan pentadbiran kita, membangunan fakulti dan sebagainya, melihat pula keperluan pelajar-pelajar dan pelajar keperluan pelajar pula perlu serentak dengan tidak ada dengan kekurangan penginapan dan sebagainya. Saya tak tahu, alih-alih dah 11 tahun macam mana saya buat benda ni. Datuk Seri, kat mana kekuatan tu sebenarnya? Di mana kekuatan yang nampak sebenarnya? Semangat cabaran untuk membuktikan yang benda ini boleh dilakukan, tetapi ia mestilah dilakukan dengan secara yang sistematik, dengan pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan. Selalu kita dengar Datuk Seri bercerita tentang memulakan sesuatu itu adalah merujuk kepada pentadbirannya, menguruskan pengurusan tu juga, sedangkan ia adalah sokongan kepada akademik, kita katalah akademik dan akademik. So bagaimana Datuk Seri melihat peranan sebenarnya staf-staf sokongan terutama sekali dalam memastikan kejayaan universiti itu? Sebenarnya dalam saya dengan pengetahuan saya yang sedikit ini, pertama kita kena ada satu pentadbiran yang kemas. Lepas tu barulah kita boleh bercakap tentang pengurusan, dan kemudian barulah kita boleh bercakap kepimpinan. Because pentadbiran ini menentukan yang kita apa juga yang kita lakukan ialah mengikut peraturan, mengikut proses yang baik, dan juga menentukan semuanya berlaku dengan secara kemas. Nah, mengurus pula ialah untuk menentukan yang sumber-sumber yang kita ada itu dapat menggembeling supaya kita boleh melakukan sesuatu yang kita nak capai. Dan ia pula memerlukan kepimpinan. Kepimpinan ini ialah menentukan arah. Dia kata dalam bahasa Inggeris, do the right thing. Do the right thing. Kita banyak pilihan. Kita nak buat A ke, kita nak buat B, kita nak buat C. Tapi di manakah kekuatan kita, di manakah niche kita, dekat manakah kita boleh berjaya. So itu memerlukan kepimpinan dan visi untuk menentukan ke mana arah kita. Setelah kita lakukan itu, kita perlu uruskan apa yang kita dah putuskan, dan pentadbiran will have to take over supaya ia berjalan lancar. Dan ini semua perlu perlu suatu koordinasi yang komprehensif lah, satu kombinasi dan yang rapi. Okey. Berani berbeza. Selalu sebenarnya sinonim sangat kita kata antara banyak keputusan-keputusan dibuat. Yang mana rasanya kalau boleh Datuk Seri kongsikan, berani berbeza yang mana yang Datuk Seri rasa nampak dan sehingga sekarang memberi impak? Okey. Sebenarnya berani berbeza ni pada saya satu phrase yang saya cipta to reflect lah, orang kata pengurusan yang transformatif. Sebenarnya transformatif mana kita berubah daripada satu tahap ke satu tahap lain dengan cara yang luar biasa. Kita tak boleh buat biasa-biasa. Lagi satu ialah kalau kita mengikut saja apa orang lain baik buat, kita tidak akan ada, kita jadi biasa-biasa saja. Okey, itu satu. Jadi berani berbeza ialah sebenarnya dare to be different. Ada buku yang kata dare to fail. Maknanya kita kena berani untuk gagal. Betul. Pada saya berani untuk gagal itu kalau kita lanjutkan ialah berani untuk membuat benda yang berlainan.
Kalau kita tak nak gagal, kita buat benda yang orang dah buat lah. So, pada saya itu satu extension je daripada dare to fail. So, dare to be different. So, tetapi bila kita nak berani berbeza, kita lah bukan kita buat secara membuta tuli. Kita kena ada perancangan, kita kena ada calculation kita dan sebagainya. Jadi, pada saya ialah dengan salah satu contoh yang saya rasa saya merealisasikan berani berbeza ialah penubuhan satu syarikat yang universiti yang memfokus pada education. Misalnya kita ada sebelum itu kita dah ada UMPH, tapi pada masa itu saya difahamkan universiti tidak digalakkan untuk mempunyai lebih daripada satu anak syarikat. Pada saya UMPH pada masa itu dah fokus kepada hartanah dan tertentu, tapi kita nak mengembangkan bisnes pendidikan kita. So saya rasa saya dengan tanpa banyak bertanya bila di mana saya rasa yang benda itu tidak salah, saya terus lakukan. And right enough, bila saya kemudian dia kata tak ada kalau rasa nak buatlah, dia tak ada halangan. Tetapi kadang-kadang kita ada assumption ini tak boleh. So kita rasa kalau kita benda itu boleh dilakukan tanpa melanggar seorang pertaruh peraturan, kita harus lakukan. Satu lagi yang saya rasa saya ingin, dari segi kini lah UMPC Advance masih lagi berada, Alhamdulillah. Dengan menawarkan program-program. Pada saya itu adalah kita punya private wing lah. Betul. Bagaimana kita nak interpretasikan private wing tu, sama ada kita akan ada college ke, apa, itu terpulang kepada pengurusan pada hari itu. Pada masa saya lain, mungkin pada masa kepimpinan lain mungkin berbeza lah. Betul. Okey. Datuk Sri, kita juga macam Datuk Sri kata berani berbeza. Salah satunya adalah bukan nak cakap, dan sekarang pun kebanyakan universiti memang mempunyai anak syarikat sendiri untuk membantu menjana pendapatan dan sebagainya. Dan kita lihat juga ada satu lagi yang dipelepornya pada masa itu dengan MLCC ke arah pengantarbangsaan, dan paling penting tahun ini 14 tahun UMPSA dengan program ijazah dualnya bermula di Jerman dan ke Kazakhstan, and then kita juga ada China dan sebagainya. Dan Alhamdulillah hari ini 10 program kita mempunyai program ijazah dual. Mungkin Datuk Sri boleh berkongsi tercetusnya kita kira pada masa itu bagaimana universiti membuat keputusan untuk menawarkan program ijazah dual. Okey. Kita pada masa itu memang kita dah bertekad untuk memfokus kepada technical. Okey, technical. Pada masa yang sama kita juga menjalankan program-program engineering yang seperti universiti yang dah established yang lama. So jadi apa beza engineering kita dengan engineering Universiti Malaya? Bagaimana kita nak bersaing dengan USM, dengan UKM, dengan UTM, sedangkan mereka ada satu universiti yang dah established, dah lama. So engineering dia dengan engineering kita. So kalau kita nak bersaing, buat apa kita nak buat benda yang sama dengan dia? Produk kita tidak akan ada perbezaan. So sebab itulah kita cuba kata product differentiation, membezakan produk kita, dan kita tengok di mana kita boleh membezakan. So since kita bercakap engineering, Germany adalah satu negara yang terkenal dengan kejuteraannya. Maksud kalau saya cari peluang bagaimana kita boleh seolah-olah program kita ni ala Germany. So salah satu caranya ialah bolehlah kita ambil program mereka dan kita lakukan, tetapi setakat di mana dia punya ramuan-ramuan tu mungkin sama, tetapi yang tukang masak dia, yang mengadunkan dia tak menjadi sama. Lebih sedap. So saya rasa dengan dual degree itu dapat membezakan program kita dengan UM. Kita tak mau bersaing dengan UM, tak, dia ada produk dia, kita ada produk kita. Kita buat product differentiation.
Dan bila dengan Germany itu terkenal dengan engineeringnya, so saya rasa produk kita luar biasa sedikit. Dan telah masuk ke kita tak 14 kata tahun kita lebih baik daripada UM, kita lebih baik tak. Produk kita ada differentiation. Itulah antara kita kata itu berani membuat keputusan sebenarnya. Ya, bukan dia ada komitmen financial, ada komitmen, dia memang boleh gagal. Tetapi dare to fail. Kita kena berani untuk gagal. Tetapi kita kena buat kita buat terbaik. Malah dalam tahun-tahun yang pertama tu ada tanda-tanda akan gagal sebab pelajar tak berapa ada confident dengan bayaran dia dan sebagainya. Cabarannya. Ya, cabaran-cabaran tu ada. So kalau kita tak, orang kata tak tekad, tak terus, tak tak berani meneruskan, menyokong dan melakukan sesuatu, memang benda tu boleh terhenti. Betul. Okey, Datuk Seri, dengan 11 tahun meneroka dan mengapai atau mengetuai, pastinya banyak cabaran, terutama sekali dalam membuat keputusan. So, apa prinsip ataupun mungkin Datuk Seri ada kekuatan bagaimana bila kita negotiate untuk satu program atau satu benda yang kita kata untuk membuat keputusan itu? Bagaimana kekuatan ataupun menjadi satu benda yang prinsip lah bagi Datuk Seri? Okey, pada saya keputusan dia adalah kalau kita nak secara teknikal, management science adalah keputusan, tetapi pada secara mudahnya ialah kita kena tahu yang sebagai, walaupun kita seorang ketua dan chancellor, kita tidak tahu semuanya. Kita harus menggunakan kepakaran yang ada, kepakaran kepada ketua-ketua jabatan, dekan-dekan, orang-orang teknikal dan sebagainya untuk mengembeling pengetahuan mereka, kepakaran mereka, pandangan mereka. Dan kadang-kadang saya bila di dalam semua perbincangan, saya sentiasa terbuka untuk mendapatkan pandangan dan sebagainya. Walaupun sebagai seorang manusia saya ada kecenderungan, tetapi saya sentiasa mengingatkan diri saya, kita kena dengar apa pandangan orang. Kadang-kadang pandangan tu terlampau optimistik, kadang-kadang ada yang terlampau yang pesimistik, terlampau memikirkan negatif saja. So kita kena mengimbangi itu, menggunakan kepakaran yang ada, yang pastinya Datuk Seri kekuatan aset daripada staff itu sendiri jugalah. Betul. Kita dengan staff yang baru, yang kompeten, yang agak aktif sebenarnya. Itu kelebihan bila kita cerita pasal mungkin pensyarah UMPC. Misalnya bila kita mulakan teaching factory. Okey, saya secara konsepnya saya faham apa itu perspektif. Tetapi bila kita nak melakukannya, kita kena berbincang dengan orang-orang yang teknikal. Betul. Bagaimana benda ini boleh dilakukan, bagaimana ia sebenarnya akan memanfaatkan pelajar-pelajar kita dan juga pensyarah-pensyarah kita sekiranya kita ada teaching factory. Kadang-kadang konsep ini untuk membawa konsep ni terlampau tinggi. Bila nak membawa dia ke bawah tu, banyak dia punya pendetailan dia tu perlu berbagai skop yang kita perlu lihat lah. Ya, perlu difahami. So pastinya bila suatu keputusan itu dibuat, pastinya dia adalah satu yang konsep syura yang mengambil kira semua pendapat, segala sudut pandang kita kena lihat sebelum satu keputusan itu dibuat juga. Dan Datuk Seri juga antara elemen berani ataupun sedikit specialnya kita adalah sudut kesukarelawanan kita juga. Yang mana kita tahu pada masa itu juga kita ada dulu MyGift, kalau Datuk Seri ingat, yang sekarang adalah Yayasan UMPSA. Dan pada ketika itu jugalah sebenarnya tahun-tahun kita membina dan dengan konsepnya memasyarakatkan teknologi pada masa itu. Mungkin Datuk Seri nak berkongsi juga bagaimana tercetusnya. Baik, saya sentiasa sedar bahawa kita di universiti ini, walaupun saya di UXM lagi, saya kata universiti ini kadang-kadang orang menara gading kita dalam dunia kita kan, nak mencapai KPI tertentu, dan kita dalam dunia kita. Tetapi ada dunia sebenarnya di luar sana. Betul. Di UMP sendiri misalnya, kita ada di Pekan, kita ada di Kuala Pahang. Betul. So dunia luar itu amat berbeza daripada dunia kita sini.
So pelajar-pelajar kita ni, apa pun pencapaian mereka, mereka akan pergi ke dunia yang nyata, dunia yang sebenar. So saya rasa ada pentingnya untuk mereka memahami di mana mereka akan berada. Sama ada mereka ada dapat pemimpin community, pemimpin corporate, masyarakat dan sebagainya. So pada saya pendedahan pada dunia luar ini amat penting, dan lebih-lebih lagi untuk memahami mereka yang kurang bernasib baik, kurang mendapat peluang-peluang seperti mereka yang berada di universiti. Kita bantu dari malah sekarang ini kalau kita lihat volunteerism ini dan non-profit organisation, NGO sekarang ni aktif amat aktif di seluruh dunia. Dan malah pengurus-pengurusnya, pentadbir-pentadbirnya terdiri pada graduan-graduan yang hebat-hebat sekarang. Betul. Dan kita juga dengan Yayasan UMPC sekarang, kita ada skuad yayasan yang kita bentuk DNA-nya kesukarelawanan supaya mereka keluar nanti masih lagi menyumbang dalam aspek kesukarelawanan juga. Betul. Dan juga kita mendapat sokongan yang kuat juga daripada syarikat-syarikat korporat dan sebagainya. Kita pasti dana tu memang sangat penting lah, terutama untuk buat kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Dalam sukarelawan ni saya nak satu lagi yang saya tekankan pada masa itu, tetapi saya rasa tak kesampaian, tetapi konsep tu saya dah bercakap-cakap di akhir tahun sebelum saya meninggalkan UMP masa itu, ialah social enterprise. Social enterprise ni adalah satu entiti yang lebih yang membina sumber-sumber untuk membantu mereka yang kita sasarkan. Itu salah satu daripada yang saya utarakan, tapi saya rasa tidak begitu berjaya pada masa itu. Mungkin pada hari ini dah ada di mungkin satu tempoh yang panjang lagi untuk kita melihat. Boleh lagi, saya rasa boleh lagi banyak peluang social enterprise. Dan tu sebenarnya untuk dekat dengan masyarakat ni, kita tahu selepas Datuk Seri selepas tahun di UMPSA, masih lagi kerja-kerja sukarelawan itu melekat ataupun dekat di hati Datuk Seri sendiri. Dan difahamkan Datuk Seri ada pemekar kali itu kan. Bagaimana mungkin Datuk Seri boleh kongsikan? Sepanjang semasa di UMP kita banyak melakukan perkara sukarelawan, membantu, dan kita telah nampak impact dia, dan kita nampak benda ni boleh dilakukan. Dan saya ingat lagi perkataan yang digunakan oleh guru-guru masa UMP terlibat secara langsung dengan intervensi pada kanak-kanak sekolah. Guru-guru sekolah tertentu telah melaporkan kepada kami, pada kita semua, bahawa kemenjadian murid-murid itu memang terlihat. Kelihatan. Memang nampak kemenjadian dia. Jadi saya juga menginap di kawasan yang mana mempunyai terlihat juga mereka yang mana dari segi sosial dia, sosial ekonominya agak mencabar. So saya rasa, jadi bila saya fikir, saya ada sedikit pengetahuan dan kemahiran dan juga network, itu yang penting. Network mungkin saya boleh gunakan sekali lagi untuk meneruskan apa yang saya lakukan. Dan Datuk Seri kita nampak begitulah, kita kata dekat dengan di hati. Bagaimana saya nampak Datuk Seri hari ini sebenarnya sama macam ditinggalkan 2019, 2020 dan selepas COVID tu Datuk Seri masih lagi mengajar sebenarnya. Dan selepas tu kita tahu Datuk Seri telah terbang ke Oxford University. Mungkin Datuk Seri bercerita sikit macam mana bermulanya dilamar ataupun tiba-tiba keluar keluar negara lah contohnya. Mungkin boleh dikongsikan. Saya ghostan sedikit. Selepas saya mengakhiri saya punya tenure saya sebagai Net Chancellor, saya juga dijemput untuk menjadi anggota fakulti FIM, untuk menjadi seorang profesor, dan saya ambil peluang itu untuk menghidupkan kembali semangat saya yang mula-mula dulu mengajar dan sebagainya. Dan
Mimi sendiri adalah pelajar saya dalam MBA Club. Betul, masih lagi. Masih terasa lagi macam bersemangat tu. Masa itu. So kemudian bila 2021 dia kontrak saya tamat dan saya pun ada dilantik akademi ya. Sebelum tu sebelum ke Oxford tu Mimi, saya memulakan Akademi Profesor Malaysia. Betul. Kita ingat yang tu sebenarnya. Tiba-tiba dah contohnya. Tak, ini Akademi Profesor Malaysia tu ialah sebenarnya KPT pun ada berbincang-bincang dengan kami tentang mungkin ada alternatif lain kan untuk menggembeling. Sumbangan tu masih diperlukan kepada negara. Jadi saya dengan rakan-rakan tidak semestinya semua orang tu orang yang dah pencen tau pada masa tu. Cuma saya dan a few je. Yang lain tu masih bekerja lagi. So masa kita mulakan lah draft apakah visi kita, konsep kita. Ingat pada masa itu ada MPN juga, Majlis Profesor Negara. Dan kami tidak berhasrat untuk menggantikan ataupun bersaing. Compliment each other lah. Compliment each other. Apa yang mereka tak lakukan mungkin kita boleh lakukan. Dan secara strukturnya pun kami adalah sebuah persatuan. Persatuan yang ada keahlian. So mulakan saya telah dipilih untuk menjadi presiden yang pertama untuk 2 tahun. 2 tahun. Lepas tu ialah menjaga profesor ni bukan senang. Tetapi kena buat benda-benda yang profesor. Kena buat benda yang berlainan sedikit. Jadi tapi saya setelah meletakkan semuanya dalam in place, saya pun dah memula pula diundang. Ada juga universiti tempatan mengundang saya untuk strategic planning dan sebagainya. Berkongsi kepakaran. So jadi saya pun mula agak sibuk juga sebenarnya. Saya rasa ramai lagi yang berpotensi untuk memimpin. So saya tidak mau dicalonkan lagi. Dan kemudian dalam masa 2-3 bulan saya pula dipanggil untuk membantu penubuhan satu universiti di Uzbekistan. Saya pergi untuk bantu-bantu saja sebagai mungkin sebuah perunding saja. Tetapi bila saya balik, saya ditawarkan, saya rasa saya tak berhasrat untuk untuk berhijrah pada umur ini untuk berhijrah ke negara lain kan. So tapi kita buat deal yang saya tidak semestinya berada di sana. Saya boleh selepas COVID kita pun dah terbukti yang bahawa kerja online ini memang boleh dilakukan. So itulah persetujuan kita yang saya akan berada di sana dan berada di sini. Itu juga janji dengan keluarga rasanya. Oh ya. Tidak lupa yang tu. Itu janji itu janji penting tu. Janji penting. Kalau betul ini cara dia, okey. Jangan pecah kontrak. Okey. Itulah sekarang ni pun masih lagi aktif. Mungkin apa yang Datuk Seri berada di Malaysia dan pendidikan di luar negara, mungkin ada gap tertentu ataupun macam mana? Cabaran di sana lebih daripada apa yang saya fikirkan. Okey. Satu, pertama dia universiti swasta. Kedua ialah dia tak ada apa. So dari segi cuma yang ada charter pentadbiran tak ada, itu semua. Itu pun cabaran juga sebenarnya. Itu satu dan cabaran. memerlukan kepakaran dan budaya kita berhadapan dengan budaya yang berbeza, dengan kerja norma-norma yang berbeza, work culture yang berbeza. So banyak cabarannya. Dan macam masa di UMP saya tidak terlibat, tidak perlu terlampau risau tentang pemasaran. Betul. Kita ada pemasaran, walaupun bukan tak terlalu risau, tapi kita ada strategi dan saya ada pegawai-pegawai yang lakukan. Dan alhamdulillah, bukan saya rasa UMP tidak ada pemasaran. Betul. Kita daripada universiti yang tidak dipilih menjadi yang dipilih oleh pelajar. So itu adalah satu usaha yang amat banyak. Tetapi ini untuk mendapatkan universiti baru sebenarnya mendapatkan pelajar. So marketing pula sekarang ni bukan lagi marketing biasa dengan social media, dengan pendekatannya berbeza. So saya banyak belajar lah belajar semula daripada mengajar. Sebab kita mengurus yang sebagainya. Ya. Okey, Datuk Seri, kita melihat itu satu benda yang jarang sebenarnya. Itu pun berani berbeza. Maksudnya memang sinonim dengan Datuk Seri. Daripada awal memang dengan diri sendiri
adakah Datuk Seri memang terfikir tak adakah bila dalam keadaan lepas bersara dan diberi tanggungjawab yang besar, mungkin kita nak dengar juga, mungkin adakah keputusan itu dibuat dengan maksudnya adakah perancangan ke arah itu sebelum ni? Ya, bersara ni umur je kan. Betul. Tetapi saya kalau tidak dekat rumah pun Sama. akan buat benda yang sesuatu, membaca, tengok komputer dan dengan pemekan. Betul. Pemekan ni banyak Aktif. yang saya kena lakukan. Tetapi ini yang jemputan ke Uzbek tu saya rasa susah saya nak mula saya say no bila dah Tapi tidak semua orang berpeluang sebenarnya. so saya cuba. Betul. Dan Tapi kita saya dah beri, dah maklumkan pada mereka ini tak boleh kerja lama. Betul. Tak boleh, saya rasa setahun 2 tahun mungkin boleh, dan ada janji dengan keluarga lagi. Betul. Janji tu paling penting dengan sekali lah. isteri, dengan anak-anak, dah ada cucu lagi. Betul. Kan. So, Pasti itu satu cabaran dan pengorbanan sebenarnya. betul, pengorbanan. Kan. In fact saya cakap dengan dia orang sana, kalau kadang-kadang bila kita frust sangat, dia orang bekerja macam degil ke apa ke tak masuk. tak reti-reti apa kita cakap. Saya kadang-kadang terungkit juga yang satu, I came all the way to do this to help you, Yeah. So kadang-kadang terlepas juga cakap. Okey. So itu cabaran dan kita sentiasa berdoakan agar Tan Sri akan terus berjaya untuk balance kerjaya dengan lebih baik. Mungkin dari sebenarnya kita banyak cerita, macam-macam cerita, belum tak habis pun lagi ceritanya. Tapi kita dah berada di hujung masa terlalu sangat mencemburui dan tak banyak kita nak boleh berbicara. Mungkin kata-kata daripada Datuk Sri kepada warga ataupun apa Datuk Sri yang melihat UMPSA ini pada masa akan datang. Mungkin kita bagi beberapa tahun ini. Ya. Adakah katalah Pertamanya bila saya masuk pada hari ini, saya mata ruja tengok keadaan yang saya rasa memang lebih lawa, lebih cantik daripada universiti yang saya tinggalkan dulu. Saya dah tinggalkan 2019 kan, 2019. Ini dah maknanya ini dah 5 tahun. 5 tahun. Lebih hijau, lebih indah dan sebagainya. Sebahagia so saya daripada berbangga dan saya ingin mengucapkan tahniah pada pihak pengurusan yang telah meneruskan, membangunkan dan mengindahkan dan memperkukuhkan universiti ini. I think the last 2 vice chancellors have done a great job. So tahniah dan saya harap teruskan. Dan yang penting ialah we have to provide the leadership dan kerja secara berpasukan. Dan orang kata kita kena ada nilai-nilai yang kita berkongsi sama, shared values tentang apa itu UMP, apa itu UMPSA dan bagaimana kita boleh orang kata make a difference kepada pemegang taruh kita. Betul. Okey Datuk Seri, terima kasih dan kita juga mendoakan semoga Datuk Seri akan lebih sukses, gembira di samping keluarga dan orang-orang sekeliling, dan terus berjasa, terus menyumbang bakti bukan saja kepada universiti dan negara juga. InsyaAllah. Okey, kita dah sampai ke hujung rancangan sebenarnya dan kita akan kupas lebih banyak lagi topik menarik pada masa akan datang dalam podcast UMP SA 360. Kita jumpa lagi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.